Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini iaitu tentang subtopik operasi asas matriks. Okey, dalam subtopik ini cikgu akan memperkenalkan dulu apa dia subtopik operasi tambah dan juga operasi tolak. Okey, sebelum itu kita tengok dulu konsep penambahan dan penolakan matriks. Penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapatkan satu unsur tunggal yang sama peringkat. Okey, apa maksud dua ayat ini? Okey, sebelum kita menambah atau menolak sesuatu matriks, kita perlu pastikan peringkatnya mempunyai peringkat yang sama. Okey, sebagai contoh, A ini dia mempunyai peringkat barisnya 2, lajurnya 2. Okey, so bermaksud A mempunyai peringkat 2 kali 2. Manakala B mempunyai peringkat juga sama iaitu 2 kali 2. Maka A boleh ditambah dengan B. Okey, itu maksud ayat yang pertama. Manakala maksud ayat yang kedua, unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Okey, kalau kita lihat di sini, A kedudukan unsur yang pertama A11, B pula kedudukan unsur yang pertama B11. Okey, untuk operasi tambah, kedudukan A11 akan ditambah dengan B11. A12 akan ditambah dengan B12 dan seterusnya. Makna kata tidak akan terjadi unsur A11 ditambah dengan B22. So, keadaan ini tidak akan terjadi dalam operasi tambah. Begitu juga dengan operasi tolak. Kamu tengok di sini, A tolak B, unsur yang sepadan. A11 tolak dengan B11, A12 tolak dengan B12 dan seterusnya. Bermaksud tidak akan wujud di mana A11 boleh ditolak dengan B22 kerana unsurnya tidak sama pada kedudukan. So ini kita tidak boleh tolak. Okey, so itu adalah konsep penambahan dan penolakan di dalam matriks. Baik, kita tengok contoh soalan 1, tentukan hasil tambah bagi matriks di bawah. Okey, sebelum kita nak tentukan hasil tambah dia, kita tengok dulu sama ada matriks A dan matriks B ini boleh ditambah ataupun tidak. Okey, syarat yang pertama, sekiranya satu matriks itu nak ditambah atau ditolak, peringkatnya mesti sama. Okey, untuk A, dia mempunyai peringkat 2 kali 3. Bermaksud 2 ni adalah barisnya dan 3-nya adalah lajur. Okey, manakala B pula peringkatnya adalah 2 darab 2. 2 baris, 2 lajur. 2 darab 3, 2 darab 2 tidak sama. Peringkat tidak sama, maka A tambah B tidak boleh dilakukan. Okey, so jadi tidak ada hasil tambahlah untuk soalan ini. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Tentukan hasil tambah matriks E dan matriks F. Okey, kita semak dulu. Matriks E mempunyai peringkat 2 kali 2. Manakala F mempunyai 2 kali 2. So, peringkatnya sama, maka kita boleh tambah. Okey, so syarat kedua, bila kita nak tambah, kita pastikan kedudukan unsurnya adalah pada kedudukan yang sama. Bermaksud 15 sama dengan kedudukan dengan 2. Negatif 4 sama dengan negatif 5. Negatif 1 sama dengan 13 dan seterusnya. So, itu adalah unsur yang perlu kita tambahkan. So, di sini kita akan dapat 15 tambah 2, negatif 4 tambah negatif 5, negatif 1 tambah 13, kosong tambah kosong. Bermaksud kita akan memperolehi satu matriks tunggal. Okey, satu matriks tunggal yang mempunyai peringkatnya juga sama dengan peringkat yang sebelumnya ini, iaitu 2 darab 2. Okey, so itu ialah contoh bagaimana kita menambah satu-satu matriks. Okey, kita tengok contoh soalan seterusnya. Bagi matriks di bawah, tentukan yang berikut. Dia ada 4 soalan. Tentukan C tambah D, B ditolak C, dan C adakah C tambah D sama dengan D tambah C. D adakah D tolak C sama dengan C tolak D. Okey, so untuk soalan ini
kita buat dulu bagi soalan yang A dan B dulu. Okay. So untuk soalan ni sebelum kita nak menambah atau menolak, kita semak dulu peringkatnya. So untuk C mempunyai peringkat 2 kali 3, D pun 2 kali 3. Jadi peringkatnya sama, maka kita boleh tambahlah. Okay, so kita tambah C tambah D. Pastikan kedudukan unsurnya sama. Okay. 10 tambah dengan 14. Negatif 8 dengan negatif 2. So negatif 8 tambah negatif 2. 4 tambah 1. Negatif 6 tambah negatif 3. Negatif 11 tambah dengan 5. Manakala 7 tambah dengan 9. So kita finalize, kita akan dapat satu matriks yang tunggal mempunyai unsurnya iaitu 24, negatif 10, 5. Yang ini negatif. Sorry, yang ini bukan negatif 6. Ini positif 6. Positif 6 tambah dengan negatif 3. Maksud kita akan dapat 3, negatif 6 dan 16. Okey. So ini adalah hasilnya apabila kita tambahkan C tambah D. So peringkatnya mempunyai peringkat 2 kali 3 sama dengan matriks asal iaitu matriks D dan juga matriks D. Okey. Baik, ini untuk soalan A. Okey, kita lihat soalan B iaitu D tolak C. So bila D tolak C, kita akan mulakan dulu dengan unsur yang berada di D iaitu 14. Okey, kita tak boleh mulakan dengan 10. Sebab soalan kata D tolak C. Kita mulakan dengan 14. So kita ada 14 tolak dengan 10. And then kita ada negatif 2 tolak dengan negatif 8. 1 tolak dengan 4. Manakala baris kedua kita ada negatif 3 tolak dengan 6. 5 tolak dengan negatif 11. Manakala 9 tolak dengan 7. So kita akan dapat hasilnya ialah 4, 6, negatif 3, negatif 9, 16, 2. Okey. Yang mana apabila kita semak peringkatnya, peringkat yang akhir sekali pun kita akan dapat peringkatnya ialah 2 kali 3. Okey, so bermaksud betul kita punya hasil kita, peringkat tunggal kita sama dengan matriks yang sebelumnya. Baik, kita nak sambung soalan tadi. Kita nak menentukan adakah C tambah D sama dengan D tambah C. Okey, kita tadi hasil yang kita dah bincangkan tadi, kita dah dapat apabila C tambah D, kita dapat satu matriks tunggal iaitu nilainya ialah 24, negatif 10, 10, 5, kita dapat 3, negatif 6 dengan 16. Okey, ini jawapan kita tadi. So sekarang kita nak tentukan sama ada C tambah D sama tak dengan D tambah C. Okey, so kita lakukan konsep yang sama iaitu D tambah C. Sekarang kita akan mulakan dulu dengan unsur D iaitu 14. Okey. 14 ya. Tambah dengan 10. Kemudian negatif 2 ditambah dengan negatif 8. Kemudian kita ada 1 ditambah dengan 4. Manakala unsur baris bagi bawah pula negatif 3, kita tambah dengan kita tambahkan dia dengan 6. Manakala 5, kita tambahkan dia dengan negatif 11. Manakala 9, kita tambahkan dengan 7.
Maka kita akan memperoleh satu matriks yang mana hasilnya ialah 24, negatif 10, 5, 3, 5 tolak dengan negatif 6 dan juga 16. Okey. So di sini kita bandingkan dengan jawapan kita sebelum ini. So bermaksud sama. 16 ya, sini 16. Okey, so bermaksud C tambah D adalah sama dengan D tambah C. Okey, boleh ya? Okey, sekarang kita nak tentukan yang bahagian D pula. Adakah sama D tolak C dengan C tolak D? Okey, mari kita semak sama-sama. Okey, baik. Kita nak teruskan bagi soalan D pula. Kita nak tentukan sama ada D tolak C sama tak dengan C tolak dengan D. Okey. So, kita nak tentukan yang itu untuk kali ini. Tadi di awal perbincangan dengan kamu, kita dah buat D tolak C, kita dapat satu matriks yang mempunyai unsur 4, 6, negatif 3, 9 dan 16, 2. Okey, yang ini yang telah kita bincangkan pada awal tadi. Okey, sekarang kita nak jalankan operasi C tolak D. Okey, so bila C tolak D, kita akan mulakan dengan matriks C dulu, unsur pada C dulu iaitu 10. Kita tolakkan pada unsur pada kedudukan yang sama iaitu 14. Kemudian negatif 8 kita tolak dengan negatif 2. Manakala 4 kita tolakkan dengan 1. Kemudian kita tengok 6 kita tolak dengan negatif 3. Negatif 11 kita tolakkan dengan 5. Manakala 7 kita tolakkan dengan 9. Okey, so kita selesaikan macam biasa. 10 kita tolakkan dengan 14, kita akan dapat satu matriks yang unsurnya mempunyai negatif 4. 8, negatif 8 tolak 2, tolak jadi tambah. Kita akan dapat negatif 6. 4 tolak 1, negatif 3, bukan negatif. Okay, 6 tolak 3, kita akan dapat 9. Negatif 16 dan juga negatif 2. Sekarang anda bandingkan dua ini. Okay. Kalau kita tengok dari segi nombornya macam sama, tapi hakikatnya tidak sama kerana di sini ialah 4, sini negatif 4. Bermaksud nombor yang berlainan ya. Sini 6, sini negatif 6. So bermaksud nombor yang berlainan. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan iaitu D tolak C tak sama dengan C tolak dengan D. Okey. Itu dia punya kesimpulan yang kita boleh buat. Baik, untuk yang seterusnya, cikgu nak bincangkan satu soalan yang boleh ditanya yang melibatkan penambahan ataupun penolakan di dalam matriks. Okey. Baik, tengok soalan ini. Diberi matriks D ialah mempunyai unsur sebegini. Okey, ya, manakala matriks E mempunyai unsur sebegini yang mempunyai nilai unsurnya ialah X, 2, 7 dan Y. Okey. So di sini kalau kamu lihat dia ada lagi maklumat lain iaitu diberi D tambah E ialah hasilnya ialah 8, negatif 5, negatif 1, 13. Soalannya ialah hitungkan nilai X dan juga nilai Y. Berbeza dengan sebelum ini diberi dua matriks dan kamu perlu mencari hasil tambahnya. Tetapi dalam soalan ini ialah dah diberi hasil tambahnya, dah diberi jawapan apa dia hasil tambah dan disuruh hitungkan nilai X dan nilai Y yang terdapat di dalam matriks D mahupun matriks E. Okay. So macam mana kita boleh buat, apa yang kita boleh buat untuk selesaikan masalah ini?
Okey, kita tak perlu nak semak dah ditambah itu boleh ditambah ataupun tidak kerana kita dah mempunyai hasilnya. So memang dua matriks ini boleh ditambah. Jadi kita tambahkan 2x tolak 1 unsur yang pertama bagi D ditambahkan dengan unsur yang pertama bagi E iaitu x. Okey. So 2x tolak 1 kita tambahkan dengan x dan hasilnya sama dengan, okay, lihat matriks di sini, apa hasilnya pada kedudukan yang pertama iaitu 8. Nampak tak? 8. Okay. So kita selesaikan, ini adalah algebra biasa. Unknown dengan unknown boleh tambah. So 2x tambah x kita akan dapat 3x sama dengan, yang ini kita kumpulkan. Nombor dengan nombor kita kumpulkan di satu bahagian. So yang ni tolak 1 nak bawa dia ke sebelah sini, maka dia akan jadi tambah 1. So kita ada 3x sama dengan 9. So x sama dengan 9 bahagi dengan 3. So kita akan dapat 3. Okey, terjawablah sudah nilai x. Okey. Sekarang kita tengok pada kedudukan nilai y pula. Okey, kedudukan nilai y berada di sini dan juga dia sepadan dengan yang ini. So, untuk penambahannya unsur yang sepadan ialah 13. Okey. Jadi kita jalankan operasi 5 tambah y tambah dengan y, okey, sama dengan 13. 5 tambah y saya ambil di sini. Y saya ambil di sini. 13 saya ambil di sini. Okey. So kita lakukan algebra biasa. Y tambah y, 1y tambah 1y, kita dapat 2y. Manakala nombor ini kita pindahkan sebelah sini. Okey, bila dia positif dia akan jadi negatif. So 13 tolak dengan, okey, maaf. Okey, saya padam dulu. Okey, 13 kita tolakkan dengan 5. Sekejap ya. 13 kita tolak dengan 5. Okey, 13 kita tolak dengan 5, kita akan dapat dia sama dengan 8. So 2y sama dengan 8. So y sama dengan 8 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 4 jawapannya. Okey. So itu saja yang saya nak share dengan kamu. Yang pertama ialah sebelum kita nak membuat penambahan atau penolakan, pastikan dua matriks itu boleh ditambah atau ditolak dengan mengenal pasti peringkatnya. Kemudian apabila kita tambahkan atau kita tolakkan antara matriks itu, pastikan kedudukan unsurnya adalah sama. Okay. So selamat mencuba. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Okay. Assalamualaikum. Have a nice day.